kita semua pada hari ini, dijadikan kita di antara umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dapat mendirikan suatu kewajipan di dalam berjamaah. Walaupun di dalam kebiasaan baru dipermudahkan kita, diberikan kita suatu inayah, suatu bantuan. Mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di antara umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikuatkan jiwanya, yang ditingkatkan disiplinnya untuk mematuhi dan juga untuk sentiasa berada di dalam suatu perlindungan diri dengan mengikuti dan juga menepati SOP. Dan mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati, dan mudahan kita ini dijadikan di antara hamba Allah Subhanahu wa taala yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Melihat kepada fenomena alam yang telah pun kita lalui dan juga yang kita lihat dengan mata kepala berkenaan dengan suatu pandemik ataupun penyakit yang berjangkit, dan juga berkenaan dengan perpecahan ummah, berkenaan dengan pertelagahan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Ada suatu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kita supaya kita bersedia untuk menghadapinya. Hadis yang berbunyi, yang memperingati umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita berhadapan dengan perkara-perkara yang telah pun disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semenjak 1400 tahun yang dahulu, yang ianya hanya berlaku nanti ataupun sekarang di akhir zaman. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sabdanya, badiru bi'a'mali khamsah, badiru bi'a'mali sab'ah. Percepatkanlah suatu amalan untuk menghadapi 7 perkara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di sini, percepatkanlah dengan amalan bi'amalin sab'ah, untuk berhadapan dengan 7 perkara. Lalu Rasulullah SAW menyambung hadis ini dengan menyebut 7 perkara yang kita berhadapan dengannya. Tetapi Rasulullah tidak menyebutkan apakah amalannya. Kerana apa? Amalannya perlu bertepatan dengan apa yang dihadapi dan juga apa yang kita berhadapan pada setiap zaman, dan ianya tidak serupa satu sama yang lain. Kata Rasulullah SAW, sambungan daripada hadis ini, fahal tantadhiruna illa faqran munsiya. Dan adakah kamu hanya menunggu sehingga datangnya kemiskinan yang tegar, au ghinan mutghiya, ataupun sehingga datangnya kekayaan yang menyesatkan, au maradan mufsida, atau sehinggalah datangnya penyakit yang menular, au haraman mufannida, ataupun sehinggalah datangnya tua bangka yang tidak larat, au mautan mujhiza, ataupun sehingga datangnya kematian beramai-ramai, awid dajjal fa bi'sas syarru yuntadhar, ataupun sehingga datangnya dajjal, dan itu perkara yang paling jahat, sejahat-jahatnya kamu tunggu, awis sa'ah fas-sa'atu adha wa amar, ataupun sehinggalah datangnya hari kiamat, dan kiamat itu adalah yang paling sakit dan paling pedih, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka 7 perkara ini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini tidak didapati dalam kebanyakan riwayat perawi-perawi hadis, tetapi terdapat di dalam sesetengah perawi hadis, dan setiap riwayat dalam lafaz yang sama.
Selalunya kalau hadis berkenaan dengan akhir zaman, sekiranya ada berbentuk 1, 2, 3 atau pertama, kedua, ketiga, kita akan dapati susunannya akan berbeza setiap riwayat. Seperti mana hadis berkenaan dengan petanda besar hari kiamat, ada banyak riwayat, ada 10. Ada yang mengatakan bahawasanya petanda hari kiamat besar itu 6 perkara. Ada yang mengatakan petanda kiamat besar itu ada 10 perkara. Ada yang mengatakan hanya 9 perkara. Maka subhanallah, setiap riwayat berbeza-beza dan semuanya datang daripada lelaki yang serupa, iaitu Rasulullah SAW. Riwayat berbeza, susunannya berbeza, dan dia punya angka ataupun jumlah petandanya berbeza. Mengapakah berbeza? Ingin memberikan suatu mesej bahawasanya bukanlah susunan yang perlu kita ini teliti pada hadis tersebut, tetapi perkara yang disebutkan oleh Rasulullah itu apakah dia. Boleh berlaku yang kemudian yang terakhir. Susunannya itu adalah mengikut daripada pengamatan dan juga kronologi akhir zaman, mengikut kajian para ulama. Dan Rasulullah SAW bukanlah seorang Nabi yang belum mengetahui. Sudah pun diketahui oleh Rasulullah SAW, hanya sahaja Rasulullah membuka ruang ilmu itu untuk dikaji oleh umat Muhammad tanpa sebarang batasan dan berbincang secara keterbukaan. Maksudnya benda itu tidak diletakkan oleh Rasulullah pada satu susunan sahaja, menyebabkan umat Muhammad tak ada perbincangan. Tetapi Rasulullah SAW letakkan bukan di dalam satu turutan ataupun suatu kronologi yang tertentu, supaya umat Muhammad dia ada pendapat dan juga ada suatu yang dikatakan pendirian berkenaan dengan susunan dan sebagainya. Dan daripada situlah berlakunya perbezaan pendapat para ulama, dan disebutkan oleh Rasulullah SAW, al-ikhtilafu ummati rahmah. Percanggahan, perbezaan pendapat di antara umat aku itu adalah rahmat. Rasanya kita dah berbincang berkenaan apakah maksud ikhtilaf dan juga iftiraq. Ada hadis berkenaan dengan perpecahan umat Muhammad yang namanya iftiraq, yang kata Rasulullah satu je masuk syurga. Tapi hadis yang berkenaan dengan ikhtilaf, subhanallah, yang berkenaan dengan ikhtilaf, semuanya itu subhanallah Rasulullah mengatakan rahmah. Rasulullah tak ada mengatakan ikhtilaf satu je masuk syurga. Ikhtilaf tu beza pendapat tapi dalam wadah yang sama. Iftiraq itu berbeza wadah. Satu wadah dia masuk syurga, yang lain masuk neraka. Subhanallah. Contoh. Mungkin ada yang kurang jelas. Ikhtilaf tu contohnya kita dalam masjid yang sama, tapi kita berbeza-beza pendapat. Adapun iftiraq, dia berbeza langsung masjidnya. Awak masjid lain, saya masjid lain. Itu maksudnya. Subhanallah. Itu maksud iftiraq. Maksudnya bila dia berpecah saja, yang pecah tu terus jadi salah atau menjadi musyrik. Astaghfirullahaladzim. Hadirin yang dirahmati disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan sebentar tadi berkenaan dengan sebuah hadis, 7 perkara yang kita akan berhadapan dengannya, dan juga susunan yang disebutkan dalam hadis ini terdapat di dalam beberapa riwayat yang tidak banyak, dan semua riwayat dalam susunan yang sama. Allahumma, terdapat suatu hadis yang mengatakan, percepatkanlah kamu dengan amalan untuk berhadapan dengan 5 perkara yang kamu akan hadapi. Tetap juga dalam susunan yang sama, kurang 2 saja. Apakah 2 itu? Dajjal, hari kiamat. Adapun 5 sebelumnya sama. Apakah 5 yang pertamanya? Yang pertamanya kata Rasulullah SAW, adakah kamu hanya menunggu, yakni tidak mengadakan persediaan. Ilmu berkenaan dengan akhir zaman bukannya ilmu tilik masa depan. Bukan ilmu nak tahu apa yang akan berlaku nanti, dan bukan ilmu ramalan. Tetapi ilmu berkenaan dengan akhir zaman, dia adalah ilmu persediaan. Tak kisahlah apa yang berlaku selepas ini, tapi apa persediaan kita.
Itu persoalannya. Bukan persoalannya apa yang berlaku nanti. Umat Muhammad sibuk dengan apa yang berlaku nanti. Kalau kita tengok, subhanallah, kalau ada YouTube ke berkenaan dengan video dan sebagainya berkenaan dengan akhir zaman, persoalannya semuanya berkenaan dengan apakah ramalan, apakah yang akan datang selepas ini berlaku apa. Banyak orang soal itu. Tapi jarang sekali orang menyoalkan tentang persediaan. Subhanallah. Para ulama letakkan 3 daripada persediaan. Kaedahnya adalah at-talaqqi, at-taraqqi, at-tawaqqi. 2 T belakang tu semuanya adalah benda yang tak ada pada umat Muhammad di akhir zaman, yang kita wajib adakan kerana itu adalah persediaan. Talaqqi itu yang dikatakan ittisalus sanadul ilm, bersambungnya sanad ilmu kepada orang-orang yang ianya berwibawa ataupun yang dipercayai di dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala berkenaan dengan nas Al-Quran dan As-Sunnah dan juga dalil-dalilnya. Kalau kita ini subhanallah bersambung sanad ilmu agama kepada iblis, maka walaupun ilmu agama, dia hanya akan menjadikan umat Muhammad porak-poranda. Kerana apa? Ilmu yang baik harus datang daripada wadah yang baik. Tapi kalaulah ilmu itu dia bukan daripada ilmu agama secara khusus, tetapi umumnya daripada Al-Quran, tapi bukan ilmu agama secara khusus, maka boleh kita ambil walaupun daripada tangan-tangan orang kafir. Ilmu sains, ilmu matematik, geografi dan sebagainya boleh ambil daripada tangan orang kafir. Subhanallah. Kerana apa? Dia bukanlah ilmu agama secara khusus. Dia ilmu agama tapi bukan ilmu agama secara khusus, walaupun sampai daripada Al-Quran. Yang keduanya adalah yang dikatakan at-taraqqi. At-taraqqi itu adalah meningkatkan adab dan menyempurnakan akhlak. Adab dan akhlak ini tidak ada pada umat Muhammad di akhir zaman kebanyakannya. Yang ada pada kita adalah nizam ataupun disiplin. Minta maaf barang siapa yang bercanggahan pendapat dengan ustaz beranggapan bahawasanya disiplin berbeza dengan adab. Di dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan kita adab, bukan mengajarkan disiplin. Disiplin itu sebagai contoh ikut peraturan, walaupun peraturan itu haram. Itu disiplin. Adab itu adalah mengikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun daripada sudut disiplinnya dia adalah peraturan. Sebagai contoh, kalau kita naik lift, kita duduk sebelah dalam lift, lepas tu subhanallah lift itu pun terbuka. Orang ramai ni, orang ramai, Masya Allah. Disiplinnya adalah orang dalam lift perlu keluar terlebih dahulu. Orang luar berikan laluan untuk orang dalam keluar. Lepas habis orang dalam keluar, barulah orang luar masuk. Jangan pada luar masuk. Itu disiplin. Tetapi ada apabila terbuka sahaja pintu lift tersebut, sebagai contoh ada orang tua yang bertongkat, sebagai contoh ada wanita mengandung, maka adabnya kita mengutamakan beri laluan, beri ruang untuk mereka masuk terlebih dahulu. Itu dah melanggar disiplin, tapi dia adalah adab. Sebagai contoh subhanallah, kalau kita ini orang pinjam duit kita, orang berhutang dengan kita, disiplinnya adalah kita perlu minta duit orang tu, walaupun dalam bentuk memaksa, seperti mana Ahlul mengejar dia punya hutang. Daripada sudut adabnya, kita memberi ruang kepada orang itu. Mana tahu belum ada duit lagi, mana tahu sedang kesempitan, subhanallah. Mana tahu subhanallah dia sedang menghadapi suatu masalah yang lain pula daripada apa yang
dihadapi terlebih dahulu, subhanallah, beri ruang, beri peluang. Ini adab di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Dan adab ini tidak ada dalam tata cara dunia ataupun tata cara perundangan dunia. Hadirin yang dirahmati, disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, atas nama disiplinlah seorang tentera boleh makan perkara yang najis, hanya sahaja itu adalah perintah ketua mereka. Atas nama disiplinlah pekerja-pekerja boleh buat perkara yang haram, hanya sahaja itu adalah arahan majikan mereka. Kerana itu adalah disiplinnya, ikut arahan. Tetapi kalau dia itu subhanallah melawan ataupun berhujjah untuk tidak melakukan, itu adalah adab walaupun nampak melanggar pada sudut disiplin. Hadirin yang dirahmati, disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Perkara yang namanya disiplin ada dalam bahasa Arabnya nizam. Nizam bahasa orang lain suruh cakap nizam. Siapa nama nizam kat sini? Maksudnya disiplin. Makanya subhanallah, nizam ini dia adalah suatu tata tertib yang akan digubal mengikut peredaran zaman. Adapun adab ini dia adalah benda yang permanen, yang tetap di dalam agama Allah Subhanahu wa taala, tidak berubah, kerana agama itu adalah agama yang tidak boleh digubal oleh akal dan fikiran kehendak manusia. Hadirin yang dirahmati, disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW menyebutkan di dalam hadis yang kita sebutkan berkenaan dengan perkara yang perlu kita ambil tindakan dan perlu kita ini ambil sya'na untuk kita ini menghadapinya di akhir zaman. Dan kita telah pun berlalu beberapa fasa yang kita telah pun terlepas dan mungkin telah pun kita gagal padanya ataupun telah pun kita berjaya. Kita perlu bersedia pula pada fasa tempoh yang akan datang yang wallahu alam bila dia akan berlaku. Kata Rasulullah SAW, fahal tantadhiruna illa faqran munsiya. Adakah kamu hanya menunggu sehinggalah tibanya kemiskinan yang tegar? Hadirin yang dirahmati, disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, akan sampai sebuah zaman dan mungkin kita dah sampai zamannya dan dah berlalu zaman tersebut. Sehingga zaman sekarang masih wujud lagi perkara itu, subhanallah. Akan sampai suatu zaman akan diadakan sebuah daulah ataupun sebuah perkampungan, sebuah penempatan untuk menyumbat orang-orang miskin di dalamnya. Akan diadakan sebuah negara ataupun sebuah benua yang diberikan suatu status orang di sini adalah orang miskin. Sedangkan perkara ini tidak pernah wujud daripada zaman Rasulullah SAW sehinggalah zaman-zaman mutaakhir. Malah di zaman Rasulullah, negara orang miskin itu juga negara orang kaya. Orang miskin orang kaya duduk bercelah-celahan, bersebelah-sebelahan. Di zaman Rasulullah SAW tak ada istilah ini tempat orang miskin, ini tempat orang elit. Tak ada. Tak ada istilah ini perumahan setinggan, ini perumahan banglo. Tak ada. Tapi di akhir zaman dipecah-pecahkan, dijuzuk-juzukkan supaya umat Muhammad SAW mereka itu kalau kaya mereka tak kenal macam mereka miskinan. Dan kalau mereka itu miskin, subhanallah, mereka iri dengan orang-orang kaya. Maka subhanallah, perkara ini tak pernah berlaku di zaman Rasulullah. Lihatlah Nabi Muhammad SAW di dalam masjidnya ada Sayyidina Abu Dzar. Sayyidina Abu Dzar Ra'isul Qaum, dia adalah ketua kepada kabilah di dalam Madinah. Ada Sayyidina Abdurrahman bin Auf, dia adalah bilioner, bukan jutawan, bilion dia punya hartanya. Ketika mana Abdurrahman bin Auf ingin meninggal dunia, meninggal dunia dan dia meninggalkan balunya 4 orang isteri. Dan 4 orang isteri itu isteri-isteri baru. Maksudnya dia tak pernah kekosongan kotak. Meninggal seorang isteri, kahwin lagi. Meninggal seorang isteri, kahwin lagi. Meninggal seorang isteri, kahwin lagi. Tak pernah kekosongan kotak.
Kalau kita kosong manjang kota tu, ya. Subhanallah. Jadi subhanallah, dia waktu menghembuskan nafas yang terakhir meninggalkan 4 orang badu. Nak kata kayanya Sayyidina Abdurrahman bin Auf ini, kalaulah seorang isteri dia mewarisi harta suaminya yang telah pun meninggal dunia sebanyak 1/4, rubu' 1/4. Tapi kalau dia bermadu dengan Siti Nurhaliza contoh, dia bermadu dengan Nilofa contoh, maka setiap seorang dapat 1/8 walaupun seorang madu. 3 orang madu sama 1/8. 4 orang madu 1/8 juga sama. Maka dia berkongsi pada 1/8 tersebut. Jadi seorang isteri dapat 1/4, besar, Masya Allah. Bila bermadu dapat sedikit, dahlah sedikit kongsi ramai orang. Sebab itulah perempuan tak suka dimadukan, melainkan suaminya saudagar madu. Kaya lah kan, subhanallah. Makanya subhanallah, itu adalah Abdurrahman bin Auf. Isterinya ada 4 orang, balunya 4 orang. Maka subhanallah, 1/8, walaupun 1/8, negara Madinah terpaksa mengagihkan di antara isterinya itu, digantikan asetnya dengan jongkong-jongkong emas, diambil sedikit subhanallah, nak agihkan 4 orang isteri dengan 1/8 tu, terpaksa gunakan kapak untuk membelah emas-emas. Banyak mana tu guna kapak. Jadi kalau kita ni setakat guna pisau sikit, berapa? 20 gram. Main gram-gram. Kalau guna kapak tu kilogram tau. Okey, isteri yang pertama dapat lebih kurang 20 kilogram emas padu punya. Kan. Isteri kedua lebih kurang dapat 20 kilogram juga. Ui, subhanallah. Jadi dia tak handsome janji kaya. Subhanallah. Tagline pula dekat sini. Hadirin yang dirahmati disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah satu perkara yang dikatakan benda perancangan yang teliti, supaya ada dalam dunia ini tempat-tempat yang dikenali dengan kemiskinan, dan kebanyakan tempat itu adalah tempat orang Islam. Astaghfirullahalazim. Subhanallah. Walaupun negara kaya ada juga orang miskin. Amerika Syarikat berapa banyak kemiskinan tertegar. Dekat Dubai berapa banyak kemiskinan tertegar. Ada yang meninggal dunia pasal kelaparan pun. Subhanallah. Tetapi yang di-highlight negara-negara orang Islam yang memegang sunnah, contohnya Afghanistan, contohnya Yaman. Ini adalah negara kemiskinan tegar. Memang miskin orang Yaman tu, sian, Masya Allah. Miskin orang Yaman. Seorang guru, dia punya gaji 20,000 rial Yamani sebulan. 20,000 tu kalau ditukar duit Malaysia, dapatlah lebih kurang dalam RM600 sahaja. Seorang guru gaji sebulan RM600 sahaja. Kat Malaysia guru 4, 5, 6 ribu. Tengok dia tu menegak pemerintah. Kan, subhanallah. Hadirin yang dirahmati disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya subhanallah, itu adalah akan datang pada umat Muhammad, dan dia akan berlaku di zaman kita. Apakah persediaan kita subhanallah? Persediaan kita di dalam menghadapi perkara ini adalah iktifa'uz zati. Berdiri atas kaki sendiri umat Muhammad, berdikari. Kerana apa? Apabila kamu itu dimiskinkan suatu hari nanti, ataupun kita berada pada negara yang berjiran dengan orang miskin, kalau kita di pihak orang kaya, kita bantu sahabat kita yang miskin. Kalau kita di pihak yang miskin, kita boleh hidup walaupun tidak dibantu oleh orang-orang yang lain. Subhanallah. Kerana apa? Umat Muhammad SAW. Sebab itulah orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka sangat struggle di zaman Bani Abbasiyah untuk merampas
keuangan dan ekonomi dunia. Untuk apa orang-orang Yahudi dan Nasrani nak lampas keuangan ekonomi dunia? Melainkan mereka itu subhanallah ingin memastikan tak sampailah beberapa tahun selepas itu mereka dapat memiskinkan orang-orang Islam. Astaghfirullahaladzim. Walaupun perancangan mereka itu tidak tepat dengan apa yang mereka ramalkan, tetap juga mendapat kesan yang begitu besar. Astaghfirullahaladzim. Bagaimana boleh kesannya sangat besar? Kerana ada umat Muhammad yang tidak beringat. Rasulullah telah mengatakan bahawasanya subhanallah, katanya at-tis'a wa tis'inal kasbi minat tijarah. 99% pendapatan adalah daripada perniagaan, kata Rasulullah. Cukup Rasulullah berikan kita gambaran. Wahai umat Muhammad, jadi businessman. Zaman sekarang, lepas daripada SPM, semuanya cita-cita nak makan gaji. Jadi tak apa kat sini banyak businessman, alhamdulillah. Jadi subhanallah, umat Muhammad perlu berniaga, kerana Allah Ta'ala juga berikan satu gambaran dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin. Lihat, ini kalimah Allah Subhanahu wa taala. Wahai orang-orang yang beriman, mahukah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala tak ada kata pekerjaan. Allah Ta'ala tak kata perladangan, perhutanan, pertanian, peternakan, tak ada. Allah Ta'ala mengatakan perniagaan. Jadi saudagar kamu. Tunjikum min azabin alim. Perniagaan tapi yang selamatkan kamu daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, katanya subhanallah, tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah. Dalam perniagaan itu maksudnya kamu itu melakukan perkara perniagaan, jual beli, menaikkan kamu punya taraf hidup dalam keadaan beriman kepada Allah dan juga Rasulnya, berjihad. Lastnya, subhanallah. Dan Rasulullah SAW menyebutkan satu perkara, katanya at-tajiru sadiqul amin ma'asyuhada yawmal qiyamah. Kata Rasulullah, peniaga yang jujur, as-sadiqul amin, yang jujur dan juga yang amanah, yang benar dan juga yang amanah, bangkit di hari kiamat bersama orang-orang yang mati syahid. Tak nak peniaga ya, Rasulullah kata at-tajir, peniaga. Sampaikan orang yang solat pun belum tentu lagi bangkit di hari kiamat dengan para syuhada. Orang yang berniaga, kalau dia itu benar, kalaulah dia itu subhanallah jujur, maka bangkit di hari kiamat dengan para syuhada. Lihat, tak nak ke? Ini adalah saranan Rasulullah. Walaupun Rasulullah tidak memberitahu jadilah peniaga, tapi ini adalah satu galakan untuk umat Muhammad SAW. Banyak umat Muhammad sukanya melabur saham. Buat apa kita ni pergi labur saham kat orang? Patut kita buat orang labur saham kat kita. Baru betul. Barulah yang dikatakan iktifa'u dzati. Subhanallah. Tapi umat Muhammad zaman sekarang semuanya melabur saham. Takut-takut kita ni, duit kita ni subhanallah banyak bantu orang lain berbanding orang-orang Islam. Subhanallah. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudiannya yang dikatakan au ghinan mutriya, yaitu subhanallah kekayaan yang menyesatkan, memberi makna umat Muhammad akan menghadapi ada orang kaya dan orang kaya itu tak mau bersedekah, tak mau kongsi harta, tak mau keluarkan zakat. Astagfirullahaladzim. Kemudiannya au-maradan mufsida, ataupun penyakit yang berjangkit. Umat Muhammad SAW akan berhadapan dengan penyakit yang berjangkit. Kita dah melalui dah zaman-zaman ini subhanallah berhadapan dengan penyakit berjangkit. Maka ada persediaan kita subhanallah. Apakah dia? Patuhi SOP. Ini subhanallah kata apa ni? Ini manusia punya buatan ni.
Oh, subhanallah. Ini semua mengarut katanya. Hadirin yang dirahmati disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, kaedah di dalam agama mengatakan al-wiqayatu khairun min al-ilaj.